Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahdihi wastana bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita bertemu sekali lagi pada hari ini. Cuma sebelum tu saya minta izin nak buka nafas tak boleh. Okey, boleh. Okey. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah taala terus berikan kepada kita untuk kita bertemu sekali lagi di dalam keadaan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Di mana keadaan ini adalah antara keadaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa para malaikat Allah Subhanahu wa taala datang kepada orang-orang yang menghadirkan diri ke majlis ilmu. Dan bukan sekadar datang semata-mata datang, tapi datang dengan rasa gembira. Seolah-olah para malaikat ini mencari, kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasla'. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa kibarkan sayap dia. Malaikat ni kibarkan sayap bila ada benda-benda yang menggembirakan mereka. Lalu antara benda yang menggembirakan mereka adalah apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang menghadirkan diri ataupun orang-orang yang pergi menuntut ilmu. Dan bahkan kata Nabi SAW lagi, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa malaikat ini bila datang kepada manusia, dia datang dengan membawa balik doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh, apabila tempat yang malaikat datang pada kita adalah selain daripada majlis ilmu, adalah ketika mana kita menanti solat, menunggu solat. Macam contoh, kita datang awal nak solat zuhur contohnya. Solat zuhur pukul 1 ni. Lalu kita datang pukul 12.45. Dan kita datang awal tu untuk apa? Semata-mata kerana menunggu solat. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tazara as-salah wala tazalu al-malaikatu tusalli alaihi. Orang yang datang ke masjid awal ataupun orang yang duduk antara dua solat, katalah dia solat maghrib, kemudian walaupun ada peluang untuk balik, dia tunggu untuk solat isyak, maka pada waktu ini malaikat akan datang dan malaikat akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka balik pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka balik dengan membawa doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah orang ni, ya Allah rahmatilah orang ini. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ghafir. Kita pernah baca surah ni, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sebab tu bila ada ruang-ruang untuk kita tahu malaikat akan datang pada waktu tu, maka kita ambil peluang untuk kita buat amalan yang membawa datang malaikat kepada kita. Antaranya adalah wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bacalah Al-Quran sebelum subuh, waktu subuh, selepas subuh. Pasal apa? Kerana bacaan Al-Quran pada waktu fajar ini disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesempatan yang Allah Taala berikan kepada kita pada hari ini, kita akan meneruskan bicara kita dengan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi. Di mana kita sudah masuk pada ayat yang ke-14. Kita masuk ayat yang ke-14. Dan kita macam biasalah, bila kita masuk ayat baru ni, kita nak dengar bacaan. Lalu siapa nak membaca? Belum minta lagi siapa nak berjihad kat Palestin. Minta siapa nak baca dulu ni. Siapa nak baca? Ada orang nak baca? Ustaz baca. Ustaz baca juga. Ini nanti sampai ke sudah ni ada 100 lebih ayat, takkan ustaz baca semua. Tak ada. Ada orang nak baca? Okey, baik. Kita ada orang nak baca. Mikrofon tak ada. Lalu kita dengar bacaan dulu, nanti kita akan tengok semula. Kita cuba ambil, sebab nak cari orang baca susah, kita baca semua boleh? 14, 15, 16. Boleh
14, 15, 16. Oh semua, ya. Apa, bergantung pada nota. Nota tu ada potongan-potongan ayat. So kita ambil 14, 15, 16 hari ni. Baik, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله baris. Aywa. Waw baris depan. Waw baris. Aywa. Ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Aywa, masya-Allah. Bacaan yang baik. Mirfaqa. Saya kagum juga bila suruh baca tak ramai nak baca, bila betul kesalahan, masya-Allah. Okey. Baik, masya-Allah. Dia benda yang baik. Kita kita tak menafikan benda tu, benda yang baik. Okey. Baik, kita tengok ayat-ayat. Sebelum tu saya nak tanya, boleh tak orang lelaki dengar perempuan baca Quran? Boleh? Suara aurat ke bukan? Aurat. Okey. Pernah Nabi SAW semasa haji, ketika mana Nabi haji, maka ada orang akan datang kepada Nabi SAW untuk bertanya soalan. Okay, dan Nabi SAW bila nak menyambut kedatangan orang ni, Nabi sebab nak bagi orang nampak Nabi SAW, so Nabi akan duduk di atas binatang tunggangan. Okay, bukan nak kata apa, sebab kita pun bila orang nak bercakap, seorang dalam kereta, seorang kat luar, nampak tak elok kan. Okay, so kalau Nabi duduk atas binatang tunggangan, patut orang yang bertanya pula dekat bawah, nampak tak elok. Tapi Nabi SAW duduk atas binatang. Sebab apa? Nak bagi orang nampak. So orang tahu kat mana Nabi SAW, orang perlu pergi untuk tanya. Okay, lalu yang Nabi tak naik sendiri, Nabi bonceng. Yang bawa binatang tu adalah Al-Fadl Ibn Abbas, anak kepada Abbas, sepupu Nabi SAW. Dia yang bawa binatang. Lalu antara orang yang tanya soalan pada Nabi adalah kaum wanita, orang perempuan. Okay, lalu bila mana orang perempuan datang untuk tanya soalan pada Nabi pada waktu haji, maka apa Nabi buat? Nabi tak suruh Al-Fadl pergi, tapi Nabi palingkan muka dia. Okay, nak tunjukkan bahawa tengok perempuan bahaya. Okay, tetapi dengar suara tak ada masalah. Okay, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Okay, bila bercakap, terutama dengan yang berlainan jantina, jangan lunakkan suara, jangan lembutkan suara, jangan guna bahasa-bahasa yang orang lelaki dengar syair, kan? Okay, jangan guna bahasa-bahasa seperti itu. Sebab itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dengan suara yang sebenar, dengan bacaan yang sebenar. Okay, sebab tu khilaf yang berlaku adalah bila dengar perempuan bertarannum ataupun perempuan menyanyi. Yang ni yang bermasalah. Sebab apa? Sebab dia melunakkan suara dia dekat situ. Baiklah, suara perempuan bukanlah aurat. Okay, kerana Nabi tak larang Al-Fadl bin Abbas untuk dengar suara perempuan yang bertanya. Okey.
Baik, kita pergi pada ayat yang ke-14. Warabatna. Okey, warabatna. Okey, kita sebut dah sebelum ni. Pernah tak kita sebut pasal qalqalah? Ingat lagi pasal qalqalah? Okey, baik. Kita ada huruf qalqalah ada 5. Separuhnya huruf nipis, separuh lagi huruf tebal. Okey, baik. Huruf nipis, macam mana kita nak bunyikan qalqalah huruf nipis? Dengan ada bunyi selepas tu. Bunyi huruf apa? Ada. Lantunan tu macam mana kita nak membuktikan lantunan tu wujud? Okey, bila mana ada keluar bunyi tambahan. Ada, aba, aja. Okey, so itu bunyi tambahan itulah yang membuktikan lantunan tu ada. Okey. Kemudian ada dua huruf tebal. Qaf dan ta. Okey. So macam mana kita nak qalqalahkan ataupun nak membuktikan qalqalah tu berlaku pada ta dengan qaf? Siapa ingat lagi? Tak ingat dah? Apabila huruf qaf dengan ta dia keluar seolah-olah seakan-akan dia berbaris atas. Okey, qaf baris atas, qa. Okey, qul a'udzu birabbil falaq. Kan qa. Okey, qa seakan-akan dia jadi qa, tapi dia bukan qa. Falaq. Okey, dia lantunan sentuh lepas makhraj dia. Huruf qaf pangkal lidah sentuh soft palate. Palate apa? Langit-langit. Langit-langit atas. Okey, so tengah pangkal lidah kita sentuh langit-langit atas, sentuh lepas. So itu lantunan. Falaqa. Okey. Sama juga pada huruf ta. Huruf ta, qalqalah pada huruf ta ialah seakan-akan dia berbaris atas. Ta baris atas bunyi dia ta. Wa rabatna ala qulubihim. Okey. Dan yang keduanya berkaitan dengan huruf qalqalah. Kita sebut juga bahawa qalqalah ni dia ada satu dia punya pantang larang dia. Apa dia? Apa yang tak boleh ada pada huruf qalqalah? Tak boleh ada pada huruf qalqalah. Apa dia? Angin. Ya, masya-Allah. Angin, tak boleh ada angin dalam huruf qalqalah. Okey, bila huruf dal dalam ada. Nampak? Dia tak ada angin. Jim, aj, ada angin. Aja, tak ada angin. Okey, ba, ab, tak ada angin. Up. Kita ada pi. Okey, so pi berangin. Sama juga huruf ta. Warabat. Apa? Ada angin. So buang angin. Warabat. Nampak? Hilangkan angin. Sebab qalqalah benda yang dia paling pantang sekali adalah angin. Okey. Warabatna ala qulubihim. Qulubihim. Ingat, baris bawah jangan hem. Okey, dalam dia bukan tak boleh hem, sebab dalam Quran memang ada benda yang nama dia taklil dengan imalah. Taklil dengan imalah ni khalifah ada. Okey, macam yang budak-budak duk nyanyi sekarang ni. Apa dia? Okto ni apa? Tufuleh. Tak tahu lagu dia. Ni lagu budak Palestin kan, untuk ceritakan tentang keadaan budak-budak dekat Palestin. So mereka orang duk nyanyi tu ni tufuli, dia bukan tufuli, tufuleh. Sebab benda tu nama dia imalah. Qulu bihim, hem imalah. Okay, sebab imalah ni ada dalam bacaan Al-Quran, maka kita tak boleh bagi imalah pada tempat yang tak ada imalah. Okay, dalam bacaan kita ada satu tempat je ada imalah. Dekat mana? Bismillahirrahmanirrahim, dekat dalam surah Hud. Okey, kat dalam surah Hud. Itulah satu-satunya tempat yang ada imalah. Okey, so tempat lain kita tak boleh bagi imalah. Sebab apa? Riwayah. Kita nak jaga riwayat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So baris bawah adalah qulubihim, bukan bihim. Okey. Qulubihim. Okey. Iz qamu. Ingat lagi kita ada sifat rakhawah hams. Siapa yang buat rujukan ataupun buat praktis kat rumah rakhawah dengan hams? Tak sempat ya? Tak sempat. Masya-Allah, busy semua. Okey, masya-Allah. Iz qamu faqalu. Okey, jaga huruf tebal. Qamu faqalu Rabbuna rabbus samawati wal ard. Lan nad. Qalqalah kena kuat bunyi dia. Kita kata qalqalah sughra dengan kubra ni bukan perlahan kuat bunyi. Okey, tetapi situasi, keadaan dia. Sughra apabila selepas dia ada huruf lain kita nak sebut. Kubra selepas dia tak ada dah huruf lain kita nak sebut. Okey, tetapi cara qalqalah tak pernah berubah. Tak adalah kata duduk kat tengah ni
perlahan. Duduk kat belakang, kuat. Tak ada. Bagi je macam biasa. Lan nad'u min dunihi. Okey, satu lagi. Huruf ha. Okay, kita sebut dah. Apa masalah yang sentiasa berlaku pada huruf ha simpul ni? Okey. Dua masalah. Satu, orang suka tebalkan huruf ha. Sedangkan huruf ha ni bukan huruf nipis. Min dunihi, hi jadi tebal. Hi, nipiskan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa masalah pada huruf ha? Ramai orang keluarkan ha daripada hidung. Min dunihi, hi, nampak? Okey. So ha makhraj dia dekat mana? Tempat keluar dia dekat mana? Kerongkong, halqum. Ni huruf halq. Okey, dia mesti keluar daripada sini. So kita nak tahu kita punya ha tu okey ke tidak, tutup hidung. Min dunihi, hi. Okey, kalau kita tak boleh nak keluarkan ha dalam keadaan hidung kita tutup, maka kita tahu ha kita keluar daripada rumah yang salah. Okey. Lan nad'u min dunihi. Nampak bunyi dia? Kalau dia bunyi hi, yang tu yang orang sebut sengau. Okey, dan masyarakat kita masyarakat yang dikenali dengan sengau. Okey, yang tu kita kena baiki sikit. Okey. Min dunihi alihah. Aywa. Laula ya'tuna 'alaihim. Okey, jaga dengung mim. Bisultan. Okey, jangan tebalkan lam walaupun ta selepas dia tebal. Okey, kita sebut tempat yang paling susah nak sebut dalam al-Quran ialah apabila bertemu tebal dan nipis. Tak nak bisultan, sebab nak tebalkan ta, lam pun jadi tebal. Bisultanin bayyin. Faman ni pun sama. Okey, va tebal tetapi hamzah dan lam sebelum dan selepas dia nipis. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Aywa. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma, okey, ain jaga huruf bainiyah. Wa ma ya'buduna illa Allah fa'u. Okey, waw baris depan, jangan tertukar dengan hamzah baris depan Waw baris depan w fa'u. Okey, jangan fa'u. Hamzah baris depan u. Okey, jangan fa'u. Okey. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Okey, baik. Saya nak sentuh sikit tentang waqaf dengan ibtida. Sebab penting untuk kita tahu waqaf dan ibtida. Okey, kita sebut waqaf ni ada 3 jenis. Waqaf dipanggil waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan. Okey, waqaf sempurna, waqaf cukup dan waqaf okey bolehlah. Tu hasan. Okey, so daripada 3 waqaf ni kita sentiasa utamakan waqaf tam dengan kafi. Apa beza waqaf tam, kafi dengan hasan? Waqaf tam dengan kafi adalah waqaf yang kita waqaf berhenti boleh sambung terus. Okey. Waqaf hasan, waqaf yang berhenti kena patah balik. Okey, itu waqaf hasan. Itu perbezaan dia. Okey, lalu kita kata kita sentiasa utamakan waqaf tam dengan kafi. Okey. Lalu kalau kita tengok ayat-ayat ni, kadang-kadang kita suka berhenti. Macam contoh warabat, ayat panjang. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu. Kan ramai orang suka berhenti kat situ. Kan, faqalu. So kalau kita berhenti kat faqalu, apa perlu kita buat? Patah balik kan, faqalu rabbuna. Okey, kenapa tak kita berhenti warabatna ala qulubihim idh qamu? Kita berhenti kat situ. Okey, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Boleh kita sambung. So kita nak tahu mana waqaf tam, kafi dengan hasan, kena tahu bahasa Arab. Okey, cuma saya bagi satu kaedah. Cuma kaedah ni dia bukan kaedah mutlak lah. Okey, di mana kalau kita nak berhenti boleh sambung balik, berhenti sebelum waw, fa, au, thumma. Okey, berhenti sebelum perkataan ni. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil harf. Harf bukan kata nama, bukan kata kerja. Okey, kita cuba ayat-ayat yang panjang yang tak ada RNR. Kita cari RNR tak jumpa, macam ayat 16 tu. Tak ada RNR pun. Kat mana nak berhenti ni, panjang betul ayat dia. Okey, lalu kita nak buat RNR kita sendiri, maka kena buat due diligence. Kena buat feasibility studies dulu. Okey, so kita mau tengok ayat ni. Dekat mana kita boleh berhenti.
So ada waw. Wa idh i'tazaltumuhum. Berarti wa ma ya'buduna illa Allah. Berarti fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Berhenti situ. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Boleh? So pendek-pendek kan. Bahkan bacaan pendek-pendek ni adalah antara sunnah Nabi SAW. Sebab Ummu Salamah bila dia cerita tentang Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bila dia cerita tentang bacaan Nabi SAW, kanat qira'atun Nabi SAW bil mad. Dia nak cerita bacaan Nabi ni, Nabi jaga mad panjang pendek. Tetapi pada masa yang sama juga dia ajar pada kita bahawa bacaan Nabi pendek-pendek. Bila Nabi SAW baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nabi pendek-pendek. Walaupun boleh, sebab kadang-kadang kan kita dengar atau imam baca kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Salah tak? Tak salah. Tetapi kalau ikut sunnah bacaan Nabi SAW, Nabi pendek-pendekkan. Dan bahkan baca sampai nafas dah tak ada, itu adalah antara bentuk takalluf, membebankan diri, menyusahkan diri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak nak, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama ni bukan benda yang datang untuk bawa kesusahan pada manusia. Tapi dia bawa untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala nak kita kenal dengan, kita sebut kan, dengan kasih sayang. So kalau buat benda susah, siapa nak sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala? So pergi pada ayat 14, 15 dan 16. Kita nak tengok apa Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Di mana kita cerita sebelum ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Dan antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala bila menceritakan sesuatu dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebabnya. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan, ataupun satu-satunya Tuhan yang ada, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebab. Sebab apa? Sebab manusia ni ada akal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sebut dalam Al-Quran bahawa gunalah akal ni. Ulul albab, Allah Taala sebut tentang orang-orang yang berakal. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Semoga kamu pandai menggunakan akal, kamu pandai berfikir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita pakai akal. Bila mana Allah Taala sebut sesuatu fakta, Allah Taala akan bawa datang benda-benda yang membuktikan fakta tersebut. So bila mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Ashabul Kahfi, lalu orang akan tanya, apa kelebihan Ashabul Kahfi? Kenapa bukan kita yang ada dalam Al-Quran? Kenapa ada Ashabul Kahfi dalam Al-Quran? Kenapa tak ada cerita tentang sahabat-sahabat yang kadang lebih, kalau kita baca sejarah mereka ni lebih hebat daripada Ashabul Kahfi? Tetapi Allah Ta'ala cerita tentang Ashabul Kahfi. Maka Allah Ta'ala beritahu sebab-sebabnya. Antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, warabatna ala qulubihim. Sebelum ni kita dah cerita macam mana mereka, keadaan mereka, tawakal mereka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dekat sini Allah Ta'ala kata warabatna. Rabata apa? Rabata ikat. Warabatna. Ikat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikat. Mengikat pada apa? Warabatna ala qulubihim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikat hati-hati mereka. Lalu antara benda yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat sini adalah apabila kita nak melakukan sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala suka untuk kita buat dalam satu kumpulan yang ramai. Sebab tu Allah Ta'ala kata warabatna ala qulubihim. Kami ikat hati mereka. Ni individu, 2 individu, 3, 4, lalu Allah Ta'ala kumpulkan mereka dalam satu kumpulan. Kerana Allah Ta'ala kata apa? Innallaha Allah Ta'ala yuqatiluna fi sabilihi saffa. Apa ayat dia? Yuhibbuna ay yuqatilu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dalam surah Saf Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala suka kalau orang nak berjihad di jalan Allah Ta'ala, nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan sufuf, dalam saf, teratur, cantik, terancang, berorganisasi. Sebab tu Nabi SAW, sebelum Nabi SAW keluar menzahirkan diri baginda sebagai Nabi, maka Nabi dah ada perancangan dulu. Nabi dah ambil Khadijah. Nabi Khadijah beriman pada Allah Ta'ala. Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang sahabat yang terawal beriman, semuanya dari kalangan orang apa?
kaya. Pasal apa? Sebab dakwah ni Nabi dia akan bergerak jauh dan Nabi perlukan foundation yang kuat. Maka kerana tu antara orang-orang terawal adalah orang yang seangkatan dengan Abu Bakar. Maksudnya orang-orang yang kaya-kaya. Pasal apa? Perlukan dana. Nabi walaupun cukup dengan dana daripada Khadijah pun kaya juga. Tapi Nabi SAW nak pastikan bahawa dakwah Nabi SAW dia boleh bergerak jauh. Tapi nak tunjukkan bahawa benda yang Nabi buat adalah benda yang berorganisasi, bersistem. So kerana itu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang benda-benda berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, macam contoh malaikat nak sambut Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Bila mana manusia dibangkitkan daripada kubur, dan kemudian dihimpunkan manusia pada padang mahsyar, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan datang, wajaa rabbuk, Allah Taala akan datang untuk proses hisab, penilaian amalan tu. Maka Allah Taala kata apa? Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffah, dan para malaikat berada dalam saf. Begitu juga Nabi SAW larang kalau orang solat berjemaah maka jangan keluar daripada saf. Maksudnya jangan solat seorang-seorang kat belakang, katalah saf dah penuh, kata lalu dia datang tengok dia seorang dia. Lalu apa perlu dia buat? Tarik orang depan, supaya nampak berjemaah, tak nampak dia seorang-seorang kat belakang. So macam hadis Nabi SAW sebut pada Abu Bakrah, lepas Abu Bakrah ni dia sekali dia datang lewat untuk solat berjemaah. Lalu Nabi SAW dengar dia berlari masuk dalam masjid. Lalu kemudiannya Nabi SAW rukuk. Bila rukuk tu tengok dia rukuk juga, tapi dia rukuk jauh daripada saf orang lain. So Nabi SAW kata jangan buat lagi. Nabi SAW bagi 2 teguran pada waktu tu. Yang pertama, la ta'tuha wa antum tas'aun, jangan masuk dalam masjid nak kejar solat jemaah dalam keadaan berlari. Jalan ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu, apa yang kamu sempat solatlah. Daripada hadis ni lah sunnah Nabi SAW, bila kita masuk solat jemaah, imam tengah sujud, kita sujud sekali. Bukan tunggu sampai imam bangun dulu ke. Imam tengah sujud sekali. Sebab apa? Nabi SAW kata ma adraktum fasallu, apa yang kamu sempat pada waktu tu solatlah dengan imam. Wa ma fatakum fa'timmu, apa yang terlepas maka cukupkanlah, tambahkanlah. Tak cukup rakaat, tambahlah rakaat. So itu pesanan Nabi SAW pada Abu Bakrah. Dan Nabi SAW kata nak solat masuk dalam saf dulu. Tak ada orang dalam saf, maka tariklah orang untuk pergi belakang. Kalau orang tu tak nak, kena tarik-tarik kan, dia kata syaitan mana lah ganggu aku kan. Maka solatlah seorang-seorang, tak ada masalah. Sebab waktu tu dia dah pada tahap ada keuzuran. Dah tak ada orang nak teman dia. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu warabatna ala qulubihim. Sebab tu para ulama dia buat keluar satu kaedah. Solat yang lebih afdal, solat yang lebih baik adalah solat yang lebih banyak jemaahnya. Solat yang lebih banyak jemaahnya. Kalau kita pergi umrah dengan haji, walaupun boleh solat kat tingkat kan orang pergi pula tingkat 9 dekat bangunan tower tu, ada surau kat tingkat 9. So boleh solat dekat situ. Tetapi solat dekat situ dia terputus jaraknya dengan Masjidil Haram tu jauh. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Kita tak ceritalah khilaf boleh tak boleh. Tapi bagi orang yang datang susah nak pergi sana, perlukan pengorbanan masa, tenaga, bukan wang ringgit je, masa, tenaga kita. So kita nak bagi yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita nak bagi benda yang khilaf. So kita pergi solatlah dekat bawah kat Masjidil Haram. Tapi antara sebab kita suruh orang pergi ke Masjidil Haram, walaupun sebahagian ahli ilmu kata boleh solat kat dalam tu, dia bersambung dengan Masjidil Haram, tapi kita kata pergi solat kat bawah tu sebab meramaikan jemaah. Meramaikan jemaah. So Allah Subhanahu Wa Taala suka kalau orang-orang yang pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala buat sesuatu pada Allah Taala dengan beramai-ramai. Dan lawan dia Allah Subhanahu Wa Taala tak suka bagi orang yang meramaikan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, meramaikan perbuatan-perbuatan yang merupakan maksiat dan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pernah berlaku satu peristiwa pada zaman Nabi SAW, ketika mana Nabi berperang dalam Ghazwatu Bani Mustaliq.
dalam satu peperangan antara peperangan Khandaq dengan peperangan Khaybar. Ada satu peperangan dekat situ nama dia Bani Mustalik. Okey, Bani Mustalik ni satu kaum yang acah-acah nak perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa dia kuat. Lalu dia nak perang, dia mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hantar tentera terus pergi ke Ghazwat Bani Mustalik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sekali dalam Ghazwat Bani Mustalik yang daripada peperangan ni lah berlakunya cerita Aisyah kena tinggal, lalu dia dituduh berzina tu. Okey, so dalam Ghazwah Bani Mustalik, habis daripada Ghazwah Bani Mustalik ni, Bani Mustalik ni dia kedudukan dia adalah di antara Mekah dengan Madinah. Okay. Dan dalam tu ada orang yang beriman pada Allah Ta'ala, ada orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala. Okay. Tapi bila berlaku peperangan Ghazwah Bani Mustalik ni, orang yang beriman pada Allah Ta'ala yang duduk dalam perkampungan Bani Mustalik ni, dia turut berperang lawan dengan Nabi SAW. Okay. Lalu dia tak ada pilihan lah. Maksudnya dia pergi berperang tu mungkin sebab dia dipaksa ke, dia punya hujah dia lah. Cuma lepas habis peperangan tu, ada sebahagian sahabat datang jumpa Nabi SAW. Sahabat datang jumpa Nabi SAW bagi tahu, wahai Rasulullah, kami ada ahli keluarga dalam Bani Mustalik. Lalu orang-orang Islam telah membunuh orang Islam. Sebab dia orang ni, kan kita kata dalam Bani Mustalik juga ada orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, lalu keluarga kepada orang beriman kat Bani Mustalik yang mati ni datang jumpa Nabi SAW untuk tuntut diat. Sebab orang Islam bunuh orang Islam kena bayar diat. Okay, so datang jumpa Nabi SAW minta supaya Nabi SAW bayar diat bagi keluarga-keluarga mereka yang mati dalam peperangan Bani Mustalik. Lalu Nabi SAW kata apa pada mereka? Ana bari'un min kulli mu'min ataupun min kulli mu'min ma'a musyrikin, ataupun min kulli mu'min ma'a musyrikin la tura'a narahuma. Kata Nabi SAW, aku berlepas diri daripada mana orang-orang beriman yang meramaikan ataupun yang hidup bersama orang-orang musyrik. Okay, so sebahagian para ulama dia bawa ambil hadis ni, lalu dia menyebutkan bahawa ini adalah larangan Nabi SAW untuk kita hidup bersama-sama orang musyrik. Okay, maksudnya tak boleh duduk dekat Amerika, tak boleh duduk kat UK lah. Sebab betul, sebab negara ni antara para ulama, dia benda khilaf lah, benda khilaf di kalangan para ulama. Itu kita kata ada sebahagian para ulama diguna hadis ni. Sebab apa? Sebab antara benda yang Allah Ta'ala tak suka adalah meramaikan. Dia bukan masuk jadi orang musyrik pun, dia tak jadi orang yang kufur pada Allah Ta'ala, tapi dengan meramaikan bilangan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, ataupun meramaikan dalam perkara-perkara dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, so macam apa, mungkin ada orang dia suka apa yang main sejuk tu, apa dia? Bukan, Coldplay. Ada orang dia suka pasal apa? Dia kata dia kata sebab Coldplay punya apa, dia punya lirik dia. Okay, lirik yang memberi semangat, okay, yang membawa kepada keinsafan, okay, pada Allah Ta'ala. Tapi kita kena tahu, kalau kita meramaikan benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang, benda yang Allah Ta'ala tak suka, maka Allah Ta'ala tak suka pada perbuatan tersebut. Walaupun kita datang tu bukan kerana kita suka pun pada Coldplay ni, tapi sebab kita meramaikan. Okay? Macam mana Allah Ta'ala suka orang meramaikan saf untuk bersama Allah Ta'ala, lawan dia, mafhumnya, mukhalafahnya adalah Allah Ta'ala tak suka pada orang-orang yang meramaikan benda yang bawa maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah Ta'ala ikat hati-hati mereka. Dan yang boleh mengikat hati manusia ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi SAW, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Wahai Muhammad, yang merapatkan hati-hati manusia ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, kalau kamu infakkan, kamu belanjakan dunia ni dan segala isi dia untuk baikkan antara dua orang, kamu tak akan dapat baikkan antara
dua orang. Walakinallaha allafa bainahum. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh merapatkan hati-hati mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata warabatna ala qulubihim, dan Allah Taala cerita benda ni dalam bentuk pujian, dalam bentuk anugerah, dalam bentuk hadiah. Sebab Allah Taala cerita sebelum tu wazidnahum huda innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka beriman pada Allah Taala, lalu Allah Taala tambahkan huda. Okay, dan antara huda yang mereka dapat adalah rabatna ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala rapatkan hati-hati mereka. Okay, sebab nak rapatkan hati ni susah. Kalau senang, kita keluar seorang lelaki keluar nak cari calon isteri, senang je dia dah boleh dapat calon isteri dia. Tapi sebab susah, okay, dengan macam-macam halangan dia. Okay, so Allah Subhanahu wa taala sebut ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal. Sebelum kita cerita tentang tu, kita nak cerita tentang betapa besarnya sesuatu yang dinamakan ukhuwah Islamiyah. Betapa besarnya sesuatu yang nama dia ar-rabtu ala qulubihim. Ikatan kasih sayang, ukhuwah sesama orang beriman ni, dia bukan benda yang mudah, bukan benda yang senang. Sebab tu Nabi SAW larang apa sahaja benda yang boleh merosakkan hubungan antara orang beriman, maka Nabi SAW larang. Hatta sekecil-kecil perkara. Antaranya adalah Nabi larang daripada orang makan bawang masuk dalam masjid. Pasal apa? Sebab takut orang sebelah benci. Okey, so bau je. Okey, dan kemudian apa Nabi SAW kata apa? La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum ataupun baina wujuhikum. Rapatkan saf. Sebab kalau tak rapat saf, takut Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan antara hati-hati kamu. Okay, sampai ke tahap tu. Jangan cerita bab mengumpat ke, bab pukul orang ke, bab buat zalim pada orang. Itu benda besar. Benda-benda kecil pun Nabi SAW larang. Nak tunjuk pada kita betapa besarnya benda yang nama dia ukhuwah Islamiyah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, bila sebut tentang ukhuwah Islamiyah ni, Allah Taala kata apa? Allah Taala kata innamal mu'minuna ikhwah. Tidak ada hubungan lain antara orang beriman dengan orang beriman melainkan ni, ikatan ukhuwah, persaudaraan, kasih sayang. Dan yang letak hubungan ni siapa dia? Bukan kita yang boleh pilih. Allah Taala yang letak pada kita hubungan ukhuwah. So jangan sesuka hati. Sebab tu Nabi SAW letak limit. Nak pecahkan ukhuwah ni ataupun nak berjauhan, nak letak pause kejap pada ukhuwah, bukan pause. Letak pada ukhuwah ni 3 hari. Okay. Wala yahillu li muslim an yahjura musliman an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal, haram, berdosa bagi orang yang nak putuskan hubungan lebih daripada 3 hari. So kalau orang yang putus hubungan, memang terus-terus Nabi SAW kata la yadkhulul jannata qati'un. Orang yang putuskan hubungan silaturahim, keluarga ke bukan keluarga ke, Nabi SAW kata apa? Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan. Pentingnya. Okay, cuma bila kita bercerita bab ukhuwah, kita kena ada sempadan juga. Okay, kadang-kadang kita jumpa dengan orang-orang yang katalah ahli keluarga yang annoying, yang menyakitkan hati, ataupun kita jumpa dengan orang yang kufur pada Allah Ta'ala, yang buat syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita kata, takkan kita nak jaga hubungan dengan mereka juga? Okay. Ada orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala suruh jaga hubungan. Macam contoh, walaupun dia suruh kita syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ibu bapa Allah Taala kata jangan putuskan hubungan. Okay. Namun kita nak cerita apa tadi? Dia dah hilang lah. Ya, dia ada boundaries dia. Untuk okay. Ada boundaries. Allah Subhanahu Wa Taala kata nak jaga ukhuwah boleh, tetapi syarat untuk ukhuwah tu terbentuk adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. So Allah Taala sebut wala tafarraqu tu kat belakang. Maksudnya nak jaga ukhuwah tu duduk kat belakang, yang depan tu apa? Pegang dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Maksudnya pastikan dulu seseorang tu beriman pada Allah Ta'ala, barulah jadi saudara kita. So bila tidak ada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kelayakan untuk jadi saudara kita pun dah tak ada. Okay? So dekat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi satu hadiah, anugerah kepada Ashabul Kahfi. Warabatna ala qulubihim.
Pasal apa? Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Bila mana mereka berani untuk qamu, berdiri, bangkit di hadapan raja mereka, dan mereka kata rabbuna rabbus samawati wal ard. Kami tidak menyembah engkau wahai raja, tapi Tuhan kami rabbus samawati wal ard. Okey, lalu dengan keberanian dia, maka Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala lakukan atas muka bumi ni. Okay, bila mana Allah Ta'ala kata liyabluwakum, ujian. Maksud ujian adalah kamu kena bagi sesuatu baru dapat markah. Okay, bagi paper kosong, dapatlah kosong, tak dapatlah apa-apa. Okay, so Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa dunia ni berdasarkan give and take. Okay, maksudnya nak sesuatu perlu bagi sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tengok, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang diri dia dalam dua bentuk dalam ayat ni. Satu, rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Okey. Lalu Allah Subhanahu wa taala cerita dia pertama sebagai rabbuna rabbus samawati wal ard. Allah Taala guna perkataan rabb. Sedangkan pada yang kedua Allah Taala guna perkataan ilaha. Okay, dan kerana itu ada sebahagian ahli ilmu dia pecahkan tauhid pada Allah Ta'ala, keimanan pada Allah Ta'ala kepada rububiyah dan uluhiyah. Okay, macam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia pecahkan tauhid kepada dua tauhid yang bersifat rububiyah dan uluhiyah dengan nama dia lah. Ada istilah yang digunakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu bahawa bila kita nak dakwah pada orang, nak ajak orang kenal Allah Subhanahu wa taala, maka perkenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Okey, macam bila mana Allah Taala sebut dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillah. Kita sebut kan permulaan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Lalu orang akan pelik, orang yang tak pernah dengar. Kita sebab daripada kecil kita dengar perkataan Allah. Tapi orang yang tak pernah dengar perkataan Allah, dia akan tertanya-tanya siapa dia Allah. Okey, lalu buka Al-Quran, benda pertama Allah Ta'ala perkenalkan diri dia, alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa dia Allah Ta'ala? Ini yang mencipta langit dan bumi, yang mencipta segala benda, yang mengurus tadbir alam ini, itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So bila kita nak perkenalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala, mulakan dengan benda yang mereka boleh lihat. Okay, sebab tu antara benda Allah Ta'ala sebut pada orang kafir Quraisy, nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa unta? Kenapa tak sebut ayamnya? Tak, kenapa? Kenapa unta? Kita pun cerita unta ni ajaib apa semua. Yalah, memang unta ajaib. Ayam pun ajaib. Kaki ada 3, boleh jadi susah kan? Kita nak jari 3 nak pamping pun susah. Okay. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut unta? Sebab itu binatang yang mereka tengok hari-hari. Itu binatang mereka tengok hari-hari. Okay, so Allah Ta'ala kata, nak kenalkan manusia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu tengok benda yang ada di sekeliling kamu. Okay, Allah Ta'ala kata, wa fis sama, wa fil ard, wa fi anfusikum. Tengok pada diri kamu. So kita tengok benda di sekeliling kita, boleh kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, dan kerana tu Ashabul Kahfi bila nak ajak raja mereka, nak bagi tahu bahawa mereka ada Tuhan yang sebenar adalah Allah Ta'ala, maka mereka guna faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Okey. Kemudian lan nad'u min dunihi ilaha. Tetapi apabila bercerita tentang ibadah, apabila bercerita tentang kepercayaan sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan perkataan ilaha. Okey, ilah. Macam kita cerita sebelum ni, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak cerita benda-benda yang Allah Ta'ala buat pada bumi, pada manusia, pada makhluk Allah Ta'ala akan guna perkataan nahnu, kami. Tetapi bila bercerita tentang ibadah, okey, bila bercerita tentang seseorang tu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala guna perkataan ilah, dan Allah Ta'ala guna perkataan saya, aku. Okay? Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau nak cerita tentang Allah Ta'ala, guna alam ni sebagai bukti. Tetapi kalau nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak beribadah pada Allah Ta'ala, berhadapan dalam bentuk ilah, sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam bentuk pengabdian diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dekat sini bahawa Allah Ta'ala sebagai Tuhan
Sebelum tu, lan nad'uwa, kami tidak akan berdoa melainkan pada Allah Ta'ala. So dalam banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, kenapa Allah Ta'ala sebut doa je? Kerana kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. So kita nak tengok kita punya ibadah kita pada Allah Ta'ala, kita punya keadaan perhambaan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak ukur macam mana? Tengok pada doa kita. Tengok pada doa kita. Macam mana kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Okay, ada orang yang sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala, lalu kita tahu ni keimanan dia pada Allah Ta'ala, Masya Allah, kuat. Ada orang berdoa pada Allah Ta'ala, tapi time dia susah aja baru dia cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang dia berdoa selalu pada Allah Ta'ala, tapi dia doa dia macam ini. Tanda kita boleh tengok muhasabah diri kita. Kita nak tengok kita punya pengabdian diri pada Allah Ta'ala macam mana. So Nabi letak dia punya indikator dia punya penanda aras dia adalah doa kita. Okay, dan dalam doa kita, apa yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Umar bin Khattab dia kata apa? Inilah ahmilu hammad du'a hammal ijabah wa illama ahmilu hammad du'a. Bagi aku jawapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak penting. Yang penting doa yang aku bagi pada Allah Ta'ala. Sebab doa dia itulah yang melambangkan perhambaan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan doa yang terbaik adalah, apa doa yang terbaik? Bukan bacaan doa yang terbaik. Doa, bentuk doa yang terbaik adalah solat. Solat adalah doa. Okay, perkataan solat tu, silah, asal dia dari segi bahasa adalah doa. Okay, sebab tu bila para fuqaha, bila sebut solat ni apa dia? Solat adalah doa kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila datang hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, tempat paling rapat seorang hamba tu pada Tuhan dia ketika dia sujud. Maka para ulama, majoriti para ulama kata yang dimaksudkan dengan sujud dekat sini adalah solat keseluruhan dia. Okay, sebab tu dalam solat kita banyakkan doa pada Allah Ta'ala. Okay, so waktu kosong, terutama waktu sujud, okay, maka perbanyakkan doa kita pada Allah Ta'ala. Antara benda yang kita rugi adalah kita selalu, kalau nak doa pada Allah Ta'ala dalam sujud, kita selalu doa pada sujud yang ke akhir. Habis baki sujud lain tu jadi apa? Sayang. Sedangkan setiap sujud ni adalah tempat untuk kita, yang Nabi SAW kata, paling hampir banyakkan sujud. Okay, wa amma sujud wa amma fir ruku' fa'azzimu fihi rabb. Dan kata Nabi SAW dekat sujud apa? Fa'akthiru minad du'a. Okay, fa'akthiru fihi minad du'a ataupun fa'akthiru minad du'a. Banyakkan berdoa dalam sujud kita. Sebab tu kita merancang, kalau kita solat belakang imam yang pendek, doa apa kita boleh baca dalam sujud kita? Sebab ada imam dia pun tak larat, nak sujud lama-lama, dia sujud sekejap bangun. Tapi ada imam sujud dia Masya Allah, kan, lama. So kita tengok imam kita, kalau imam ni jenis sujud panjang, apa doa kita boleh baca? Okay, bukan hanya masuk dan kadang dah sampai sujud tu dah tak tahu nak buat apa. Ada satu doa, itu satu doa je. Kalau imam tu panjang, senyap je lepas tu, kan. So sayang. Doa tu dalam bahasa Melayu. Baik, okey. Zikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sebut dia mesti dilafazkan. Zikir tak lafaz, dia tak nama zikir. Okey, doa, dia nak jadi doa, dia mesti dilafazkan. Okey. So lafaz ni apa, bagi orang Arab dia tak ada masalah lah, kan? Sebab doa dalam bahasa Arab, solat dalam bahasa Arab, so dia tak ada masalah. Okay, tetapi bagi orang yang bahasa lain, so macam mana? Maka ada dua pandangan di kalangan ahli ilmu. Okay, yang pertama, pandangan yang pertama kata tidak ada masalah untuk doa dalam bahasa Melayu, okay, dalam bahasa Inggeris ke, dalam solat. Okay, cuma jangan bagi orang dengar. Jangan bagi orang dengar, jangan bagi orang sebelah dengar. Pasal apa? Bila dah orang dengar, dia dah jadi satu bicara, satu perbualan yang orang boleh dengar. So jangan bagi orang dengar. Tu satu pandangan. Okay, sebab tak ada masalah doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita takut juga, takkan nak solat dalam bahasa Melayu, kan? Okay, maka gerakkan bibir tanpa keluar suara. Okay, gerakkan bibir tanpa keluar suara. Sebab apa? Sebab kalau mazhab Imam Syafi'i, nak dengar Al-Fatihah tu dikira Al-Fatihah kalau kita telinga dengar. Tetapi ada mazhab lain, contoh mazhab Maliki, yang mengatakan bahawa cukup dengan gerakkan bibir. Okey, maka kita pakailah
gerakkan bibir untuk berdoa dalam bahasa Melayu. Tapi kalau terkeluar sikit-sikit tu okeylah. Cuma jangan niat untuk berkata-kata. Okey, sebab niat untuk berkata-kata walaupun dua huruf membatalkan solat. Okay, dan ini kena hati-hati sebab ada orang dia kadang dia guna perkataan dia tak perasan dia guna perkataan. Contoh bila dia berdehem, dia tengok ada benda lalu dia pun aham kan. Aham ada lebih daripada dua huruf digunakan. Okey, AHEM. Aham. Kan? So, memang bicara memang dibincangkan benda ni. Apa perkataan, sejauh mana perkataan yang boleh membatalkan solat. Maka majoriti Syafi'iyah dia kata dua huruf ha niat berkata-kata maka batallah solat. Okey. Panjang bab solat. Okey. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala cerita bagaimana beraninya Ashabul Kahfi ni berdiri dan faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Nak bagi tahu pada kita bahawa kemungkaran yang ada mesti dicegah, mesti diberitahu. Sebab kadang-kadang bila kita nak tegur kemungkaran ni, kita banyak benda kita fikir dalam kepala kita. Okey, masyarakat akan berpecah ke, ahli keluarga akan berbalah ke, okey, orang akan suami isteri akan bergaduh ke. So kita banyak benda kita fikir bila kita nak cegah satu kemungkaran. Tetapi Nabi SAW kata apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Siapa yang nampak kemungkaran maka dia kena usaha. Kalau semua orang senyap, sampai bila kemungkaran tu nak dicegah? Kemungkaran tu takkan dicegah. So bila nampak je kena cegah. Okay, dan cara mencegah tu Nabi kata ikut kemampuan masing-masing. Orang yang mampu untuk mencegah dengan dengan tangan dia, cegahlah dengan tangan dia. Orang yang mampu untuk cegah dengan lisan dia, cegahlah dengan lisan dia. Dan orang yang mampu untuk cegah dengan hati dia, cegahlah. Dan Nabi kata cegah dengan hati ini, zalika adhaful iman. Inilah selemah-lemah iman. Sebab apa? Sebab biasanya kita takkan sampai pada cegah dengan hati. Okay, sampai kat lisan kita akan tegur dengan lisan. Okay, sebab kita tak beranilah nak tegur dengan tangan. Melainkan kalau kita ada kuasa, kita ada autoriti, jadi kerajaan ke apa, kita beranilah nak tegur dengan tangan. Tapi kalau kita tak ada kuasa, tak ada autoriti, maka tegur dengan lisan. Okay, dan Nabi nak itu sampai lisan, mesti paling-paling dengan lisan. Sebab Nabi sebut yang bawah tu dengan hati ni adhaful iman. Maksudnya ni dah iman dia memang sangat-sangat lemah. Okay, benda yang seolah-olah Nabi SAW tak nak. Sebab kalau benda tu Nabi nak, Nabi takkan komen kat belakang tu. Tapi Nabi komen kat belakang tu adhaful iman, seolah-olah Nabi tak nak cegahan tu dengan hati semata-mata. So kita cuba cegah dengan lisan kita. Benda yang tak elok kita cegah. Dan Nabi SAW kata cegah dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan dan mau'izah, penyampaian, perkongsian yang hasanah, yang baik. Guna perkataan yang baik, cari waktu yang sesuai. Okay, kalau perlu backup, maka cari backup. Sebab ada para Nabi yang nak sampaikan dan dia tak mampu, lalu dia cari backup. Macam contoh Nabi Musa AS. Okay, Nabi Musa AS ada masalah dengan lidah dia. Okay, lalu susah nak sampaikan dakwah kepada orang dan nak berhadapan pula dengan Firaun. Lalu ambil wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ambil saudara aku Harun, dia lebih fasih berkata-kata. Nabi Zakaria AS, okay, dia dah berusia. Lalu bila dah berusia, dia tak boleh nak jaga dia punya jemaah dia, okay, congregation dia. Lalu dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bagi dia anak lelaki. Untuk apa? Supaya boleh bantu dia pada usia dia dah tua, untuk support dia dalam dakwah dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. So tak ada masalah. Kadang-kadang kalau kita perlu dalam nak mencegah kemungkaran, maka perlu pada bantuan. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam, dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kaum dia datang untuk bunuh ataupun untuk ambil tetamu dia, yang 3 orang lelaki tu kan. So Nabi Lut kata apa? Lau annali bikum quwwah. Aku tak ada kekuatan nak lawan mereka. Tapi au awi ila ruknin syadid. Tapi minta pada Allah Taala, ya Allah jadikanlah bagi aku ada backup. So Allah Ta'ala tak bagi backup, Allah Ta'ala azab terus je kaum tersebut. So kita kadang-kadang nak cegah kemungkaran, yang kita duk sebut adalah
pakai tangan, pakai lidah, pakai hati. Tapi benda pertama yang Nabi tekankan adalah fal yughayyirhu, mesti kena ubah dulu. Sebab Abu Bakar As-Siddiq dia kata apa? Siapa yang nampak kemungkaran dan kemudian dia tak cegah, maksudnya tak ada benda yang memberitahu. Sebab cegah dalam hati, dia orang tak tahu kita cegah. Sebab benda berlaku dalam hati. Tetapi kalau kita bagi tahu benda tu dan berlaku pencegahan, berlaku teguran, maka kata Abu Bakar dia akan selamat. Tapi orang yang tak bagi pencegahan, yushaku an ya'ummahumullahu bi'iqabin min indih. Ditakuti bahawa Allah Ta'ala bila turunkan hukuman dengan dia sekali kena. Okey, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Bani Israel semua sekali kena laknat. Yang baik, yang tak baik, alimnya, tak alimnya, semua kena laknat. Pasal apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Kerana mereka tidak mencegah kemungkaran yang berlaku. So kadang-kadang kita dengar kemungkaran, kita pun senyap. Dengar Coldplay datang, senyap. Kan dengar kadang-kadang orang tak pakai apa, orang mendedahkan aurat ke, kita senyap. Okay, orang mengumpat, kita senyap. Okay. So bila tahu itu kemungkaran, maka dalam kita punya niat kita, keinginan kita adalah untuk ubah dulu. Okay, tapi bila nak ubah tu tengok keadaan pula. Okay, kalau nak ubah tiba-tiba ada orang tu tengah pegang pisau. So kita stop lah sekejap kat situ kan. Tunggu dia letak pisau dia, baru kita tegur dia. Okay, so yang mesti ada adalah fal yughayyirhu. Mesti perlukan pada perubahan. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa. Okay, doa adalah ibadah yang paling penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idzan syatata. Okey, sekiranya kami mengatakan perkara yang sebaliknya. Okey, sekiranya kami tidak mengatakan perkara ini, maka idzan syatata, maka kami jadi syatata. Syatata ni apa dia? Syatata daripada perkataan dan nama syaitan pun antara sebahagian ahli lughah, sebahagian ahli bahasa, mereka mengatakan bahawa nama syaitan tu diambil daripada perkataan syata ataupun syatata ni. Syatata maksud dia ba'uda. Ba'uda jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekiranya kami menyebutkan perkara yang sebaliknya, yang bukan yang kami ceritakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha, kalau kami mengatakan sebaliknya, sesungguhnya kami jauh mengatakan sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Okey, so bila kita tahu Allah Taala namakan syaitan dengan perkataan syatta ataupun syata, dia ada dua. Syata ihtaraqa. Syata tu maksud dia terbakar, sebab syaitan ni dibuat daripada api. Okey, dan perkataan syatta maksudnya jauh, ba'uda. Allah Taala nak bagi tahu pada kita syaitan ni datang untuk menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. So dengan kata lain, jalan yang bawa dekat pada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan para nabi dan rasul. Jalan yang bawa kita jauh daripada Allah Taala adalah khutuwati syaitan. Kalau orang tanya apa itu ikut jejak langkah syaitan, maka setiap benda yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah langkah syaitan. Okey. Qad qulna idzan syatata. Okey, lalu kemudian mereka mengatakan lagi, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Okey. Lalu setelah mereka bagi tahu pada raja, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, mereka pergi pula pada masyarakat. Okey. Sebab apa? Sebab kita sebut sebelum ni bahawa annasu ala dini mulukihim. Kalau raja jadi zalim ke, antara sebab, dia bukan sebab utama, antara sebab raja jadi zalim adalah kerana sokongan daripada rakyat dia. Okey, rakyat dia sokong, maka dia pun kekallah jadi zalim. Tapi bila ada orang yang tegur kemungkaran dia nak buat zalim pun dia takut. Okey, haula'i qaumun attakhazu min dunihi aliha. Lalu teguran juga diberikan kepada rakyat. Okey, haula, mereka ini, qaumuna, kaum kami. Nampak, tengok apa Allah Subhanahu wa taala ajar, bila kita nak tegur, bawa benda yang basyiru, bawa benda yang menggembirakan, yang merapatkan. Mereka ini qaumuna, kaum kami, orang ahli keluarga kami. Okay, macam Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib bila dia nak perang dengan Khawarij, dia nak perang dengan orang yang angkat senjata nak bunuh dia. Khawarij ni dia keluar untuk angkat senjata depan Ali bin Abi Talib, uhkum bi kitabillah, ataupun kami bunuh kamu.
berhukumlah dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Al-Quran, ataupun kami bunuh kamu. Sebab dia angkat tombak, dia angkat mata pedang depan Ali bin Abi Talib. Lalu Ali bin Abi Talib kata ni mesti kena perang. Sebab Nabi SAW kata orang-orang Khawarij ni apa dia? Yang merukuna minad dini kama yang merukus sahmu minar ramiyah. Nampak macam bagus, tetapi mereka ni keluar daripada agama seperti keluarnya panah daripada busur dia. Laju dia keluar daripada agama. Dan kemudian Nabi SAW kata, apabila kamu jumpa dengan mereka, faqtuluhum kainan man kan. Jumpa mereka, maka peranglah mereka, bunuhlah mereka ni, tak kira sesiapa sahaja. So Khawarij maksudnya orang yang menghalalkan darah pemerintah. Bukan setakat tumbangkan pemerintah, tapi menghalalkan darah pemerintah. Lalu Ali bin Abi Talib nak sekat mereka ni. So Ali bin Abi Talib nak perang dengan mereka ni. Tapi masa nak perang tu, Ali bin Abi Talib kata apa? Ikhwanuna baghaw alaina. Dalam nak perang, dalam Ali nak cerita mereka ni pelampau, ekstremis apa semua, Ali mulakan dengan apa? Ikhwanuna. Kamu yang nak pergi perang dengan Khawarij, kamu kena tahu yang kamu perang ni siapa dia? Saudara kita, saudara seagama kita. Jangan perang kerana geram, benci, marah apa semua. Mereka ni sebab melampau batas. Allah Ta'ala suruh perang, Nabi SAW suruh perang, kita perang kerana Allah Ta'ala suruh perang. Sama juga dengan Ashabu Al-Kahfi. Mereka ni bukan nak zahirkan kami ahli syurga, kamu ahli neraka. Tak, tapi mereka nak mari kita sama-sama jadi ahli syurga. Sebab tu perkataan yang mereka guna, haula'i qaumuna. Mereka ini adalah kaum kami, orang yang rapat dengan kami, orang yang kami kenal mereka, mereka kenal kami. Sebab apa? Nak tarik mereka supaya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kaum kami ini melakukan kesalahan, ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka telah mengambil selain Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan-Tuhan. Tengok. Allah Subhanahu Wa Taala bila cerita tentang ibadah pada Allah Taala, maka Allah Taala sebut ilaha. Sebab Tuhan yang disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya Tuhan. Tetapi bila menceritakan tentang penyembahan manusia, maka Allah Taala guna perkataan alihah. Sebab apa? Begitu banyak Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Tuhan tu berbentuk fizikal, kita pergi dekat tumpat yang ada sleeping Buddha, ada Buddha tengah tidur, ataupun pergi dekat batu cave, itu fizikal. Nampak macam mana kaum Nabi Musa alaihissalam nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka minta Tuhan tu jadi fizikal. So kita nampak macam betul juga kan, nak sembah Allah Taala mesti ada simbolik. Tapi Allah Taala kata itu syirik pada Allah Taala. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa ataw ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum. Allah Taala kata benda ni walaupun buat, dan kalau Allah Taala tanya mana-mana orang yang sembah berhala ni, pasal apa mereka sembah berhala, maka mereka kata bukan mereka sembah batu ni, tapi mereka jadikan batu ni sebagai simbolik kepada adanya Tuhan. Tapi Allah Taala kata ini adalah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. So dan ada pula Tuhan-Tuhan yang disembah bukan fizikal. Macam sembah harta. Sembah apa lagi? Nafsu. Allah Taala kata apa dalam Quran? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Adakah kamu tidak melihat wahai Muhammad, ada di kalangan manusia ni yang mempertuhankan hawa nafsu dia. Maka ikut kehendak hawa nafsu dia. Apa hawa nafsu dia kata, itulah yang dia pakai, jadikan prinsip hidup dia. So Allah Ta'ala kata ini mempertuhankan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. So Allah Ta'ala kata kemudian ni, laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Dakwaan mereka nak menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala kata apa? Boleh, tetapi bagi bukti. Sultan ni alasan, bagi satu penghujahan. Satu penghujahan yang bayin, yang jelas, yang tidak ada keraguan bahawa di sana adanya Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita pakai akal. Bukan tolak akal sepenuhnya, tapi Allah Ta'ala suruh pakai akal. Baik, kalau kamu kata ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala,
bagi bukti Tuhan tu layak untuk jadi Tuhan. Apa sifat yang ada pada dia? Ya, Allah Ta'ala kata macam contoh, Allah Ta'ala kata sifat yang dominan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang yang jelas ataupun yang kita kata yang boleh dilihat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Al-Khaliq. Okay, sifat yang mesti ada pada Tuhan adalah sifat mencipta. Okay, kalau orang yang tak boleh mencipta, maka dia tak layak untuk jadi Tuhan. Okay, wa rabbuka yakhluq, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Tuhan kamu wahai Muhammad mencipta. Okay, kerana itu sifat dominan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kalau kata ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka soalan pertama yang perlu tanya adalah, boleh dia mencipta tak? Okay. Dan kerana itu ramai beriman dengan Dajjal. Pasal apa? Dajjal boleh hidupkan orang mati. Okay, so orang nampak macam dia mencipta, tapi dia bukan mencipta sebenarnya, sebab benda tu dah ada. Okay, dia hanya menghidupkan semula dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu menyebabkan ramai orang yang pergi pada Dajjal. Orang yang dalam hati dia ada nifak, ada keraguan. Tapi orang yang beriman pada Allah Ta'ala, dia tahu bahawa Dajjal ni benda yang diceritakan oleh Nabi SAW. Okay, so Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dekat sini, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. So kalau betul kamu nak sembah, kamu nak kata kami ni salah sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bawa mai datang hujah. Okay, sebab tu benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu bila berbicara dengan orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala guna perkataan wajadilhum. Sentiasa berdebat, sentiasa berbincang. Pasal apa? Bawa datang hujah. Okay, macam kalau kita ada pandangan, contoh bila kita kata tahlil arwah ini adalah bid'ah munkarah. Okay. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata, Imam Nawawi kata, tahlil arwah adalah benda yang dilarang dalam syarak. Lalu ada orang kata, oh tak, tahlil arwah ni apa dia? Yang dalam tu ada tahlil la ilaha illallah, kemudian ada baca Al-Quran, kemudian ada baca zikir. Takkan benda-benda ni semua salah? Okay. So kita duduk, okay, kita bentangkan. Itu antara satu kelebihan yang sedang dilakukan, antara benda baik yang sedang dilakukan oleh Perlis. Perlis kan dia punya one center dia. Okay, one center di mana mana-mana ada isu je berlaku dekat Malaysia ni, main datang debat. Okay, yang ni bagi hujah dia, yang bagi hujah dia. Kita pun dengar. Okay, bab rapat solat, dulu daripada start rapat solat debat Dr. Rozaimi dengan siapa nama dia? Ustaz Muhib. Kenal Muhib? Tak kenal tak apa. Okay, so ada perdebatan, dan debat ni dia mesti ada kesimpulan. Dia mesti ada penghujung dia. Dia tak boleh berdebat, lepas tu tak ada kesimpulan. Okay, so kesimpulan dia mesti ada satu jawapan. Okay, kalau tak ada jawapan, katalah debat tak ada jawapan. So macam mana kita buat? Al-mubahalah. Pernah dengar mubahalah? Mubahalah, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Okey, nabtahil, mubahalah ini ialah bila kita berdebat, okey, orang yang kalah tu, orang yang kata dia nampak hujah lawan dia lebih kuat, tapi dia tak nak mengalah. Okey, lalu Allah Ta'ala kata laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada orang yang berdusta. Maksudnya dia dah tahu benda tu benar, tapi dia tak nak terima. Okay, so laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Itu kalau tak ada penyelesaian pada perdebatan. Okay, maka ada mubahalah. Tapi biasanya berdebat ni kita akan nampak satu yang betul, satu yang kurang tepat. Okay, sebab kalau dua-dua boleh terima, dia tak jadi debat lah. Orang tak debat benda khilaf. Okay, sebab apa? Ni ada hujah, ni ada hujah. Penatlah berdebat. Okay, sebab dia akan khilaf sampai bila-bila. Tapi kalau satu betul, satu salah, baru berlaku debat. Okay, dan kerana itu Allah Ta'ala kata, kalau debat ni tak ada kesimpulan, tak nampak penghujung dia, maka mubahalah. Okay, mubahalah maksudnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, tapi Allah Ta'ala nak dalam mana-mana, dan ayat ni laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kalau kita buat sesuatu dan kita nisbahkan pada Allah Ta'ala ataupun pada Nabi SAW ataupun pada agama, maka bawa datang sultanin bayyin, bawa datang hujah yang jelas dan nyata. Angkat tangan dalam solat, angkat tangan takbiratul ihram. Okay, nak angkat sampai kat telinga ke, sampai kat bahu, okay, ataupun tak payah angkat. So
So kita nak pakai yang mana? Okay. Apa sahaja kita nak pakai? Bisultanim bayyin. Bawa datang hujah supaya kita jadi tenang, jelas nak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. So nak baca apa? Bab solat, apa lagi ada dalam solat? Nak sujud dalam solat. Okey, macam mana nak sujud dalam solat? Tangan nak letak ke, boleh angkat ke? Nak letak dahi je ke, kena dengan hidung ke? So macam mana cara kita nak solat? Apa sahaja cara kita buat untuk solat? Bisultanim bayyin. Pastikan ada alasan, pastikan ada hujah. Okey, kita nak buat sesuatu, katalah nak apa lagi? Nak kata nak perang kan. Dia sekarang ni isu masya-Allah zaman fitnah ni kuat sangat. Saya ada minggu depan hari Rabu ada ada kat Seri Damansara. Orang nak minta cerita pasal apa syariah yang dia duduk solat dekat depan, solat hajat depan mahkamah. Apa dia? Ni Elin. Nak cerita pasal benda tu. Okey. So ini contoh, kita ambil contoh. Kita nak sokong ke, kita nak bangkang ke, bisultanin bayyin. Okey, dengan hujah yang jelas dan nyata. So bila kita dah ada hujah, okey, dan kalau ada orang lain bangkang kita, debat. Okey, dan bila debat tahu kita salah, tarik diri. Para sahabat berapa ramai yang tarik diri? Ibnu Abbas pegang dengan mut'ah boleh. Ibnu Abbas pegang nikah mut'ah boleh. Tapi bila dah debat, dah bagi tahu hujah apa semua, tarik balik. Tarajuk daripada pandangan dia. So benda biasa di kalangan para sahabat pun berlaku benda ni, dan tarik balik daripada fatwa ni benda biasa yang berlaku dalam dunia Islam. Okey. So yang penting adalah bisultan. Dia bukan sekadar alasannya, bukan sekadar hujahnya, bayyin, yang jelas. Jelas untuk siapa? Jelas untuk kita dulu. Barulah jelas untuk orang lain. Bisultan bayyin. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba. Sebab tu Allah Taala sebut belakang tu, Allah Taala kata faman azlam, siapa yang lebih zalim. Okey, so kita sebut sebelum ni dia ada satu ilmu, cabang ilmu dalam pentafsiran Al-Quran ni yang nama dia ilmu ashbah wan nazair. Al-ashbah wan nazair. Al-ashbah wan nazair ni apa dia? Ada perkataan-perkataan yang disebut dalam Al-Quran. Contoh perkataan zalim. Banyak kan dalam Al-Quran. Okey. Dan adakah makna zalim ni sama? Okey. Perkataan dia sama, tetapi makna dia berlainan. Walau bagaimanapun dalam Al-Quran, kata Imam Suyuti rahimahullahu taala, bila datang perkataan zalama dalam Quran, maka dia membawa maksud kufur pada Allah Taala. Okey, perkataan zalim dalam Al-Quran membawa maksud kufur pada Allah Subhanahu wa taala, bukan zalim tetapi kufur. Okey. Faman azlam, tidak ada yang lebih kufur pada Allah Subhanahu wa taala mimman iftara 'ala Allah kadhiba, melainkan orang yang iftira. Iftira ni apa dia? Iftara pada perkataan firyah. Iftara maksudnya mereka-reka cerita, berdusta, berbohong pada Allah Subhanahu wa taala. Mimman iftara, mereka-reka cerita, dan cerita itu pula kazibah, satu pembohongan pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dengan erti kata lain, kalau kita berbicara tentang agama, berbicara tentang apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sekalipun kita berbicara dengan ayat Al-Quran, maka kita kena bawa bisultanin bayyin. Walaupun kita sebut sebelum ni, walaupun kita punya pentafsiran tu betul, walaupun syarah hadis kita tu betul, walaupun hukum tu betul, tapi kalau tak bawa hujah dia, tak ada hujah dia, sekadar tekaan semata-mata, maka azlam ini antara iftara 'ala Allah kaziba, mereka reka cerita yang dusta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi cukup tegas dalam benda ni. Innal kadhiba alayya laisa kakadhibi ala ahad, atau laisa kakadhibin ala ahad. Berdusta pada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sama dengan berdusta pada orang lain. Dusta pada orang lain boleh minta maaf, boleh ampun, tapi dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Pergi cari tempat dia. Seat Allah Taala dah siapkan bagi dia dalam neraka, cari je seat dia dekat mana. Okay, itu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Sebab bahayanya
Okay, dan bila kita tahu benda ni bahaya, bila datang pada kita, kan orang antara kempen yang orang duk sebut sekarang ni, jangan tanya dalil, jangan tanya dalil. Dan kita kata benda ni sangat menyalahi dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita. Okay, para sahabat dulu nak hatta orang sebut Nabi SAW buat benda ni, tak percaya. Tanya orang lain dulu, betul ke Nabi SAW sebut? Okay, walaupun yang sebut tu sama-sama semua sahabat Nabi SAW, tapi cukup mereka jaga agama mereka. Okay, lepas zaman tu, bila orang bercakap tentang agama, Ibn Sirin kata apa? Sammu lana rijalakum. Siapa yang bagi pada kamu pandangan ni? Tafsiran ni datang daripada siapa? Hukum ni datang daripada siapa? Sebutkan nama tok-tok guru kamu. Supaya kami boleh tahu daripada mana nak ambil al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata Abdullah bin Mubarak. Kalaulah tak tanya daripada mana ambil, maka setiap orang akan bagi bercakap apa dia nak. Tapi bab agama kena tahu sumber dia. Kena tahu daripada mana kita dapat, supaya kita tak tergolong. Kita ingat sebar-sebar ni macam wah seronok sebar-sebar kan. Nabi suruh zikir 1000 kali. Cerita Nabi dengan Jibril sampai menangis-nangis Jibril apa semua. So kita duk sebar sebab seronok, kata ni benda baik, benda baik. Tapi hati-hati, kita takut masuk dalam iftara 'ala Allahi kadziban. Benda tak berlaku, kita cerita pula benda palsu, nisbah pula pada Allah Taala dengan Nabi SAW. So Allah Ta'ala kata tidak ada orang yang lebih kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada orang yang mencipta cerita dusta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wa idza tazaltumuhum. Okay. Dan apabila kamu meninggalkan mereka. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi satu lagi penyelesaian. Apabila kita berhadapan dengan masyarakat, dan masyarakat ni kita cuba untuk baiki mereka, nak pulihkan mereka, nak dakwah mereka, tapi tak boleh, tak mampu. Maka apa perlu kita buat? Allah Ta'ala sebut kat sini, wa izya tazaltumuhum, ketika mana kamu meninggalkan mereka. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala membenarkan izya tazaltumuhum daripada perkataan uzlah. Buang dia punya hamzah wasal dia, buang ta dia, buang ta mim waw ha mim kat belakang tu, dapatlah perkataan uzlah. Okey, uzlah adalah mengasingkan diri. Benda yang sama Nabi SAW buat ketika mana Nabi tengok masyarakat Arab ni dah tak boleh nak dibaiki dah. So Nabi nak tegur kemungkaran mereka, tegur, tapi tak boleh tahan. Maka izza tazaltumuhum, tinggalkan mereka. Dan itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita buat bila berlaku fitnah. Zaman fitnah sekarang ni, maka jangan masuk campur. Orang yang diam lebih baik daripada orang yang bercakap. Contoh kalau kita nak cerita bab apa yang berlaku sekarang ni. Kita kan suka cerita, tambah lagi geopolitik dunia. Rusia dengan Ukraine pun kita nak cerita. Apa yang berlaku kat Palestin pun kita nak masuk cerita. Apa lagi yang berlaku dalam Malaysia, jangan ceritalah. Bab politik Malaysia ni lagilah dahsyat, macam-macam cerita keluar. So kita nak cerita semua ni. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam zaman fitnah ni, zaman yang kita tak tahu mana betul mana salah, apa Allah Ta'ala kata, apa Nabi SAW kata, maka antara benda yang lebih baik adalah izya tazaltumuhum. Sebab tu Huzaifah bin Yaman dia kata apa? Kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Orang tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, macam mana nak buat baik? Macam mana nak buat baik? Apa amalan yang boleh masuk syurga? Apa amalan yang boleh menambah pahala? Orang dok tanya benda tu, tapi Huzaifah tanya apa? Wahai Rasulullah, apakah keburukan yang ada? Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Aku tanya pada Nabi SAW, apa keburukan yang ada? Makhafata ayyudrikani, kerana aku takut benda syar ni akan datang pada aku. Kalau datang pada aku nanti, aku nak buat macam mana? Contoh, bila berlaku satu zaman dalam Islam ada dua orang khalifah dalam negara Islam. So kita nak buat macam mana? Ini sekarang ni dua pemimpin politik pun dah bergaduh lain macam, padahal dua-dua beriman pada Allah Ta'ala. Tapi ni dua khalifah. Sebab khalifah ni lain, pemimpin ni kalau kita tak taat mungkinlah dosa, dan mungkin dia masuk dalam bab ijtihad, tak ada masalah. Tapi tak taat pada khalifah, apa dia? Mati maitatan jahiliyah. Kalau kita keluar man naza'aya dan anta'ah,
Siapa yang tidak bai'ah khalifah, tak taat pada khalifah, maka dia mati dalam mati jahiliyah. Mati macam orang orang jahiliyah mati. Okey, so benda besar. Lalu bila ada dua orang khalifah, apa perlu kita buat? Dan dua orang khalifah ni pula lalu pada zaman satu, dia berlaku dua kali. Satu, bila ada satu zaman tu ada khalifah nama dia Abdul Malik bin Marwan, dan pada masa yang sama ada khalifah nama dia Abdullah bin Zubair. Okey, seorang sahabat Nabi radhiyallahu an, dan seorang lagi adalah antara fuqaha, antara ahli fiqh yang terkenal pada zaman dia, Abdul Malik bin Marwan. Lalu pada waktu tu kita nak, siapa kita nak pilih? Okay. Kerana tu pada zaman tu apa kebanyakan para sahabat buat? I'tizal. Tak masuk campur dalam peperangan. Ada sahabat yang masuk dalam peperangan. Sahabat yang sibuk dalam perang dengan politik ni, mereka akan masuk lah. Tapi bagi yang tak ada kaitan, i'tizal. Wa iz'tazaltumuhum. Itu lebih baik. Okay, dan macam tu benda yang sama ketika jatuhnya kerajaan Bani Umayyah. Jatuh Bani Umayyah, bukan dia mati terus. Jatuh Bani Umayyah, dia lari, dia buka satu kerajaan baru dekat mana? Andalus, dekat Sepanyol. Naik kerajaan Andalus dekat Sepanyol. Dan pada waktu yang sama naik kerajaan Abbasiyah dekat Baghdad, dekat Iraq. Okay, so pada waktu tu ada dua kerajaan Islam, dua khalifah Islam. Apa perlu kita buat? Susah keadaan seperti itu. So waktu inilah dipanggil zaman fitnah. Okay, kenapa perang dekat Syria ke masa Arab Spring? Kenapa tak ada para ulama kata mari kita pergi perang sama-sama? Pasal apa? Sebab kita tak tahu peperangan ni peperangan baik ke peperangan yang buruk. Okey. Sebab tu langkah paling selamat adalah iz'tazaltumuhum. Tinggalkan mereka ni semua. Okey. Wa iz'tazaltumuhum. Dan sebab tu kadang-kadang kita ada orang dia tak faham benda ni, lalu dia kritik para ulama yang senyap. Kan bila berlaku Arab Spring kan, berapa ramai para ulama senyap, tak cakap apa-apa, tak keluar fatwa, tak keluar apa, senyap. Lalu kritikan ini ulama-ulama su', ulama-ulama jahat, ulama-ulama pengampu pemerintah. Okey, sedangkan Allah Taala sebut dalam bab-bab fitnah ni, jangan kita duk tambah minyak lagi, tapi kita asingkan diri kita. Wa iz'tazaltumuhum. Okey. Dan macam tu juga, dia bukan jangan cerita bab besar, bab kecil pun sama. Kalau ada dua orang yang beriman bergaduh, maka Allah Ta'ala kata first kali adalah islah, fa aslihu bainahuma. Islah. Kalau dua-dua tak boleh nak islah dah, maka kita jangan take side. Sebab kita suka pilih side, nak sokong mana. Okay? Sedangkan dua-dua tu orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So langkah yang terbaik adalah jadilah third party. Jadi third party pula. Jadilah dah tak ada dah NAM 6 apa nama, Non-Aligned Movement, dah tak ada dah. Dulu kan kuat kan, siap ada perhimpunan lagi dekat Malaysia. So dah tak ada dah negara dunia ketiga. Okay. So wa iz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Apabila kamu meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bagi sebab kenapa mereka tinggalkan, kerana orang ni dah sembah selain Allah Ta'ala dan tak mampu nak buat, dah tak mampu nak melakukan perubahan walaupun ada usaha. Okay, Allah Ta'ala cerita tentang usaha dia dulu, idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawat. So bila kita nak katalah, ramai orang dia suka guna ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertanggungjawabkan kita melainkan dengan benda-benda yang kita mampu. Okay. Tapi macam mana kita nak tahu kita mampu ke tidak? Kita kena buat dululah. Dah buat dulu baru kita tahu mampu atau tidak. Okay. So bila orang tanya kenapa tak tegur kemungkaran yang ada dalam keluarga kita, contoh kan. Contoh bila ada anak kita tak menutup aurat ke. Okay. So orang pun tanya pasal apa tak tegur anak yang menutup aurat. Kita pun tak mampu lah nak buat apa-apa. So sebelum kita kata tak mampu tu, dah usaha ke belum? Kalau dah usaha betul-betul tak mampu, barulah Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama juga dekat sini, Allah Ta'ala hanya membenarkan dan Allah Ta'ala hanya cerita wa iz'tazaltumuhum. Boleh tinggalkan kaum kamu ni setelah kamu qamu faqalu rabbuna rabbus samawati. Dah usaha, dah bagi teguran, tak nak dengar, baru tinggalkan.
Okay, bukan awal-awal lagi. Dia agama ni dia tak boleh dibina atas assumption. Dia tak boleh dibina atas sangkaan. Oh, tak boleh ni, tak boleh, tak mampu. Okay, sama macam kita solat. Kita solat kan, kadang kita nak solat duduk. Okay, kita dah berdiri nak solat duduk. Lalu kita pun kata kalau orang tanya, kenapa solat duduk ni? Oh, sakit lah. Okay. Macam mana kita tahu kita tak mampu untuk berdiri? Macam mana kita tahu kita tak mampu nak sujud? Kita kena buat dulu lah. Kalau buat tu tak mampu, baru kita pindah daripada solat berdiri pergi solat duduk. Bukan awal-awal lagi, ni rasa sakit ni kalau ni. So yang tu kita kata agama ni tidak dibina di atas sangkaan. Dia mesti kena buat dulu. Okey. Wa idza tazaltumuhum. Okey. Wa idza nabina. Wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih. So Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa, tengok belakang tu Allah Taala kata apa? Fa'u ila al-kahfi. Pergilah kamu berlindung dekat dalam kahfi, dalam gua ni. Walaupun ialah benda ni Allah Ta'ala tak sebut lah. Kalau sebut jadilah wahyu pada mereka, dapatlah jadi Nabi. Okay, tapi Allah Ta'ala kata fa'u ilal kahfi, pergilah berlindung dekat kahfi. Dan kemungkinan yang berkata fa'u ni adalah salah seorang daripada mereka. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sebarkan. Yanshur, nashar adalah sebar. Dia bukan bagi je, tapi bagi dalam bentuk sebar luas. Rabbukum min rahmati. Allah Ta'ala akan bagi rahmatnya kepada kamu. So nak tunjukkan bahawa i'tizal ni, uzlah ni, bila kena pada keadaan dia adalah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So beruzlah ni tak buat sesuatu. Kadang-kadang kita rasa geram tak buat sesuatu, tapi tak buat sesuatu ni kadang-kadang adalah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut dekat sini, yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Allah Ta'ala bagi rahmat Allah Ta'ala kepada mereka. So kalau benda tu benda yang salah, benda yang tak dibenarkan, macam mana ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Okay, so bila ada ganjaran, maksudnya benda tu adalah benda yang Allah Ta'ala suka. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. So pertama dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, wa yuhayyi lakum, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyediakan bagi kalian min amrikum, dalam setiap urusan kalian, mirfaqa. Mirfaqa apa dia? Mirfaqa ni. Mirfaq ni siku. Okey, siku. Kenapa Allah Ta'ala sebut siku? Takkan Allah Ta'ala nak bagi siku kat dia orang? Apa maksud siku kat sini? Apa benda yang kita nampak pada siku ni yang tak ada pada benda lain? Apa? Dia join yang macam mana? Yang fleksibel kan, kiri, kanan, atas, bawah, depan, semua boleh gerak dengan siku. Tapi ni tak boleh. Ni kan ada join yang kat sini tak boleh, lutut tak boleh, kaki pun susah. Tapi siku ni senang nak gerakkan kita punya tangan. So bila Allah Ta'ala kata mirfaqa, macam mana siku ni senang untuk bergerak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kemudahan dalam urusan kamu. Okay, so bila sebut mirfaqa, inilah siku. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam ayat wuduk. Apa Allah Ta'ala kata? Iza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Sampai kepada mirfaq, sampai kepada siku. So siku benda yang mudah, fleksibel, benda yang boleh kita adjust. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah Ta'ala beri kemudahan dalam urusan kamu. Tengok, Allah Ta'ala janjikan kebaikan. Setiap kebaikan kita buat, kita akan dapat dua benda. Satu, ganjaran semasa di dunia, dan satu lagi ganjaran di akhirat. Ganjaran di akhirat adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Dan dalam urusan dunia, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kemudahan dalam setiap urusan kita. So kalau kita nak Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, selain kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, buat amal saleh. Buat amal saleh, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan permudahkan urusan kita. Bahkan Nabi SAW kata, amal saleh ini adalah antara benda yang kita boleh jadikan wasilah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bertawassullah dengan amal saleh. Sebab tu sebelum istisqa, sebelum minta doa, Nabi SAW suruh kita buat apa dulu? Suruh kita bukan solat. Nabi SAW suruh kita, Nabi SAW suruh bersedekah.
istighfar dan sedekah. Pasal apa? Dengan amal soleh ni Allah Ta'ala insya-Allah akan datangkan hujan. So sama macam kita dalam kesusahan, kita perlu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh, kalau dalam bahasa manusianya, boleh ambil hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan amal soleh kita. Buatlah amalan dan sebut kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku buat sekian kerana-Mu. Okay, maka kalau amalan ni kau terima, maka berilah aku sekian. So antara dia adalah kemudahan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sebelum kita berpisah, kita nak buka soalan ke? Ada soalan? Okey, baik. Apa soalan? Ustaz sebut pasal mamak yang muka ni. Pasal? Ustaz sebut pasal dakwah ni kan, menekuk. Apa pandangan Ustaz? Tempat saya tinggal ni di tepi Bangku Utama. Dalam masa seminggu ni, dia ada billboard yang dia letak gambar sebesar-besar gambar. Sai Baba dia tak datang, wajah dia datang. Di negara yang kita tak ada dakwah agama lain kan. Setiap kali tengok, kita rasa tak selesa Ustaz. Ya, dan kita kena zahirkanlah kita punya ketidakselesaan tu. Jangan Ustaz untuk lahirkan tak selesa, tak suka. Kita tak suka sebab mereka dah tampilkan macam syekh dia orang kot nak datang kot, ke Nabi dia orang kot. Sebab kira sebab dia orang punya, sebab saya tanya dia orang siapa tu. Dia cakap lah siapa. Okey, mungkin kita boleh ambil sikit pengajaran daripada ayat Al-Kahfi tadi. Okay, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata bila nak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ceritakan tentang Allah Taala sebagai pencipta langit. Mungkin kita boleh cerita tentang Sai Baba ni daripada asal usul dia. Okey, kita bawa sejarah. Sejarah Sai Baba ni, dan boleh timbulkan persoalan dia ni betul ke tak betul ke. Ya, bawa datang kan ada satu cerita Sai Baba boleh terapung atas bangunan ni. Kita boleh timbulkan isu, kita boleh timbulkan tanya apa kelebihan yang ada pada Sai Baba ni. Okay, sampai nak sambut dia, nak terima dia. Okay. So dia ni nak kata macam ni, sesama orang Islam kita tak ada masalah lah. Tapi dengan orang yang tak beriman pada Allah SWT ni, kita pakai benda-benda dunia. Benda-benda dunia. Sai Baba ni siapa, okay, daripada mana asal dia, okay. Benda yang boleh menimbulkan keraguan. Itu je lah yang kita boleh buat. Okay, so kalau kita nak direct kata Sai Baba ni tak beriman pada Allah, dia Tapi Ustaz, kita ni duduk di Malaysia 9 tahun. Okay, so saya pun telah cakap kepada Sai Baba dan begitu. Kita duduk dalam 9 tahun. And saya rasa macam ramai kaum lain anggap kita ni racist. Anggap kita ni racist. Pasal apa? Sebab kita tak ni. Tak boleh, tak benarkan Okey, itu hatta Allah Subhanahu Wa Taala pun tak benarkan kita promote dan tak benarkan kita sentuh Tuhan lain. Okay, maksudnya Allah Taala kata apa? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwwan bighairi. Jangan kamu caci tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab apa? Mereka akan caci Allah Taala kemudiannya. Okey, so tapi walau bagaimanapun kita kata bila kita nampak kemungkaran, kena ada usaha untuk bagi tahu itu mungkar. Walaupun sikit tu kita kata antara kelebihan yang ada, walaupun ialah Israel punya Facebook ni, tapi antara benda kita boleh guna adalah tulislah dalam tu tentang Sai Baba ni ke, kita tak setuju ke Sai Baba datang kat Wan Utama, ya. Kalau nak suruh pun pergilah kat billboard lain, kan ada satu lagi billboard kat situ kan. Billboard apa? Kedai makan lah. Bawa lah pergi billboard lain, janganlah pergi billboard Sai Baba. Tapi memang nak berdakwah ni dia memang sukar sikit. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut tentang dakwah ni, Allah Taala minta orang yang berdakwah ni adalah orang yang asal daripada kaum tu. Okey. Allah Taala kata apa ayat dalam surah Syu'ara Allah Taala sebut, setiap kali Allah Taala sebut akhuhum iz qala lahum akhuhum. Sebab Allah Taala nak bagi tahu dakwah ni dia bukan kita boleh masuk terjah dekat satu tempat kita dakwah. So dia tak jadi. Sebab tu Allah Taala bangkitkan semua nabi dan rasul dalam kaum dia, bilisani qaumi, dengan lisan kaum dia, duduk bersama dengan kaum dia. Sebab itu lebih senang kepada dakwah. Okay, ataupun kalau nak boleh cari orang yang dulunya beriman dengan Sai Baba. Okay, minta dia cerita tentang
Sai Baba. Okay, minta dia cerita tentang kecelaruan yang dibawa oleh Sai Baba, penipuan yang dilakukan oleh Sai Baba. Boleh bawa datang. Okay, benda-benda yang membantu kita dalam dakwah macam tu lah. Okay. Dan sebaik-baiknya, macam contoh bila kita nak berdakwah dekat satu kawasan tu, sebaik-baiknya adalah kita rujuk daripada ahli ilmu dekat kawasan tu. Okay, macam contoh, sebab macam saya duduk kat Gombak, kita faham masyarakat Gombak ni macam mana, tapi kita tak faham masyarakat TTDI ni macam mana. Okay, so tanya orang yang ada dekat situ. Dan itu keperluan wujudnya masjid-masjid, untuk orang jadi tempat rujukan. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Tak ada, alhamdulillah. Maka kita boleh tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.